Salam sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini cikgu akan sambung semula topik pembelajaran yang terdapat di dalam buku teks muka surat 30 hingga 31. 2.4 Pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965. Oke, ini merupakan topik yang terakhir untuk bab 2. Diharapkan pelajar dapat menonton klip video ini supaya mendapat sedikit pengetahuan mengenai topik ini. So, cikgu akan teruskan. Sebagai pengenalan, topik yang lepas Anda sudah mempelajari 2.3 mengenai ciri utama perlembagaan persekutuan yang mengandungi ciri tradisional dan juga ciri moden. Okey. 2.4 adalah mengenai pindaan perlembagaan persekutuan. Apa itu pindaan? Pindaan ini maksud erti kata yang lain perubahan. Okey. Namun perkataan yang digunakan adalah pindaan. Okey, mengubah sesuatu agar relevan dengan keadaan semasa. Kita tahu bahawa Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963 ini asasnya adalah daripada Perlembagaan Tanah Melayu 1957. Kerana pada masa itu, Sarawak, Sabah dan Tanah Melayu telah bergabung, begitu juga dengan Singapura pada awal-awalnya, dan membentuk sebuah negara yang dipanggil sebagai Persekutuan Malaysia. Okey. Cuba teruskan sini. Oleh itu, terdapat pindaan perlembagaan yang telah dilakukan bertujuan untuk menyesuaikan peruntukan negeri baharu ke dalam perlembagaan tanpa mengubah kedudukan negeri yang sedia ada. So, pada tahun 1963 dengan 1965, ada beberapa pindaan atau perubahan yang telah dilakukan. Yang mana pada tahun 1963 itu pembentukan Malaysia, pada tahun 1965 pula mengenai struktur mahkamah atasan dan pemisahan Singapura daripada Malaysia. Okay, kamu tahu juga kan dulu Singapura ini pernah masuk dalam Malaysia. Tapi cuma 2 tahun lepas tu Singapura telah keluar. So, itulah sebab ada pindaan yang dilakukan di dalam perlembagaan. Okey. So, pindaan perlembagaan 1963. Okay, kita lihat 1963 terlebih dahulu. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dipindah selepas pembentukan Malaysia. Kan dulu di Tanah Melayu dulu merdekakan, jadi mereka telah tubuhkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Selepas membentuk Malaysia, maka terdapat pindaan lagi yang dilakukan. Ini pindaan yang pertama lah. Dengan cara memasukkan klausa baharu pada bahagian tertentu bagi menyesuaikannya dengan keperluan semasa. Terdapat 3 perkara utama yang berlaku dalam pindaan perlembagaan, iaitu 1. Struktur mahkamah atasan seperti mana yang kamu boleh lihat sini. Jawatan yang di-Pertua Negeri, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo dan jawatan yang di-Pertua Negeri. Ini beberapa pindaan yang dilakukan pada tahun 1963. Kita akan lihat satu persatu pindaan ini. Yang pertama, struktur Mahkamah Atasan. Pada semasa Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, struktur Mahkamah Atasan ini lebih mengikut kepada model Mahkamah tertinggi di England. Yang mana masa itu Mahkamah Atasan ini Mahkamah dibahagikan kepada Mahkamah Atasan dan juga Mahkamah Rayuan. Itu pada tahun 1957. Namun apabila Malaysia dibentuk, maka apa yang telah diubah
Mahkamah atasan telah diwujudkan, iaitu Mahkamah Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah, serta Singapura. Jelas di situ kan? So, 3 buah mahkamah atasan telah diwujudkan. Maknanya Sarawak dengan Sabah tu sekali lah dia punya mahkamah atasan tu. Mahkamah Persekutuan boleh mendengar mana-mana persoalan, perlembagaan dan pertikaian antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. So, inilah perubahan struktur yang telah dibuat. Yang mana mahkamah atasan itu diwujudkan ada 3 di situ. Okey, boleh nampak kan? Okey, yang kedua, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Okey, dalam perlembagaan Malaysia, dalam perlembagaan itu telah mengekalkan kedudukan Mahkamah Tinggi Malaya. Okey, cuba turun sikit. Sorry, ni kita mau turun sikit ni. Okey, kedudukan Mahkamah Tinggi Malaya itu dikekalkan. Namun, apa yang berubah? Mahkamah Tinggi Borneo telah diwujudkan. Mahkamah Tinggi Borneo ini diwujudkan untuk menguruskan soal kehakiman untuk negeri Sarawak dan Sabah. Dan pada tahun 1963, jawatan Ketua Hakim Borneo diwujudkan dan berpusat di Kuching, Sarawak. Pada tahun 1994, jawatan ini diubah kepada Ketua Hakim Sarawak dan Sabah. So, inilah perubahan pindaan yang dilakukan terhadap pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Kalau dulu kan Sabah ni, kalau kamu lihat sudut info, Sabah dikenali sebagai North Borneo sebelum pembentukan Malaysia. Okey? Kamu boleh lihat dalam sudut info. Dan pindaan yang terakhir pada tahun 1963 ialah jawatan yang dipertuah negeri. Okey, Sabah dan Sarawak ni, selepas Malaysia dibentuk, Sabah dan Sarawak telah diketuai oleh yang dipertuah negeri sebab tidak ada raja. Okay, faham di situ kan? Yang mana yang dipertuan negeri ini telah dilantik sendiri oleh yang dipertuan agong. Jadi untuk menjalankan tugasnya, yang dipertuan negeri ini perlulah mengikut nasihat daripada Majlis Tertinggi untuk Sarawak dan Kabinet Negeri bagi Sabah. Okey. So, faham di sini bahawa ada 3 ya perubahan pindaan perlembagaan pada tahun 1963. 1, struktur mahkamah atasan. 2, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Dan yang ketiga, jawatan yang dipertua negeri. Okey, apa pula pindaan perlembagaan yang berlaku pada tahun 1965? Okey, pindaan ini berlaku sebab Singapura keluar daripada Malaysia. Okey. So, apabila adalah sebab-sebab dia tu kenapa dia mau keluar dan ingin pemisahan Singapura lah. So, mereka apa yang dilakukan ialah Tunku Abdul Rahman selaku Perdana Menteri Malaysia yang pertama masa tu, dia telah mengusulkan, dia macam mencadangkan, usul tu macam dia bagi cadangan lah supaya perlu ada pindaan perlembagaan yang mana dinamakan sebagai pindaan Singapura. Okey, pada 7 Ogos 1965. Dan usul dia ini Parlimen telah luluskan, dan bila sudah diluluskan, Singapura boleh keluar dari Malaysia. Mana-mana perkara yang berkaitan dengan Singapura di dalam perlembagaan telah dimansuhkan. Tiada sudahlah. Contohnya, hal-hal mengenai immigration, kewangan, hubungan luar negara dan pertahanan. Dalam buku teks muka surat 31 ada gambar. Inilah persidangan akhbar yang Tunku Abdul Rahman bagi tahu bahawa tentang perkara yang menyebabkan pemisahan Singapura. Okey, so Singapura telah berpisah daripada Malaysia pada tahun 1965.
Tarikh dia yang lebih jelas 9 Ogos 1965. So, kamu boleh faham inilah pindahan yang dilakukan pada tahun 1965. So, kamu tahu di sini perlembagaan itu merupakan undang-undang tertinggi negara dan perlembagaan jugalah merupakan panduan penting dalam menjelaskan kuasa bagi setiap perkara. Dan perlembagaan negara kita telah mengalami pindahan pada tahun 1963 dan 1965. Ingat tarikh ini. Okey, 2 tarikh ini sejak sekarang. Belum ada pindahan lagi ya. Lepas tu. Okey. Habis sudah. Kesimpulannya, kita tahu bahawa negara kita Malaysia ini adalah sebuah negara yang unik, yang mana kita mempunyai perlembagaan yang berasaskan kepada ciri tradisional dan juga moden, yang mana kedua-dua ciri ini saling melengkapi antara satu sama lain. Dan bila Malaysia dibentuk pada tahun 1963, beberapa pindahan telah dilakukan untuk menyesuaikannya dengan kemasukan Sabah dan Sarawak. Dan begitu juga dengan pada tahun 1965, kita dapat menyaksikan berlakunya pindahan perlembagaan lagi disebabkan oleh pemisahan Singapura daripada Malaysia. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia adalah tanggungjawab kita untuk mempertahankan perlembagaan. Salah ejaan. Okey, untuk mempertahankan perlembagaan demi kedaulatan negara. Habis sudah topik kamu untuk bab 2. Kalau kita imbas semula, 2.1 kamu belajar latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan. 2.2 sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. 2.3 ciri utama perlembagaan persekutuan. Dan 2.4 pindahan perlembagaan persekutuan 1965 dan 1963 dan 1965. Harap maklum. Selepas anda melihat klip video ini, apa yang anda harus lakukan pada hari ini ialah sila lengkapkan nota untuk topik 2.4. Nota ringkas sahaja ya. Apa-apa jenislah acara nota yang kamu buat. Yang penting kamu buat nota 2.4. Itu sahaja dari cikgu. Terima kasih kerana anda sudah meluangkan masa untuk menonton klip video ini. Thank you.